A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Salam Jumaat kepada sidang penonton muslimin dan muslimat kawan-kawannya sehormati semua. Pada dalam video saya kali ini, video yang singkat, video yang santai, video yang tidak mengandungi konten-konten yang terlalu berat, InsyaAllah saya akan sampaikan tentang sejarah ataupun sirah Khulafa Ar-Rasyidin. Baik, bila disebutkan tentang kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ataupun kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin, maka sudah pasti kita, especially yang umat Islam ni, akan terbayang dalam kepala bahawa kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini dia wujud selepas zaman kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menandakan apa dia? Kewafatan Nabi menandakan tamatnya zaman kenabian dan kerasulan di atas dunia ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh 4 orang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sedia maklum akan 4 orang sahabat besar Nabi, yang bermula daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudiannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudiannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kerajaan ini bertahan selama beberapa tahun. Ada riwayat mengatakan 30 tahun. Kerajaan ini bertahan selama 30 tahun. Yakni bermula daripada mana? Bermula daripada tahun 632 Masihi sampailah tahun 661 Masihi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini kebiasaannya bila kita mengaji sejarah ataupun kita belajar tentang mana-mana empire ataupun mana-mana kerajaan di atas dunia ini, tak akan terlepas daripada jasa dia, daripada orang kata sumbangan dia, daripada tidak boleh dinafikan ada kelemahannya dan sebagainya. Baik, sejarah pembentukan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini kita semua sedia maklumlah. Dia bermula sejak selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Masihi, dan juga berlaku satu mesyuarat, yang mana pendekkan cerita akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik sebagai pemimpin umat Islam, yang sekaligus menandakan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin telah bermula dari situ. Dan setiap 4 orang khalifah ini ataupun setiap orang pemimpin Khulafa Ar-Rasyidin ini, dia mempunyai jasa-jasanya yang tersendiri ataupun ada dasar-dasar mereka tersendiri. Baik, antara dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini selama 30 tahun, saya bahagikan ikut 4 orang khalifah, sebab 4 orang khalifah ini dia mempunyai sumbangan yang berbeza. Mari kita lihat pada zaman Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah yang pertama dalam kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Sayyidina Abu Bakar ni adalah sahabat Nabi. Dia juga adalah mertua Nabi. Kenapa dia digelar sebagai mertua Nabi? Kerana salah seorang anak Sayyidina Abu Bakar, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mertua kepada, datuk kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, kerana Sayyidina Abdullah bin Zubair ini anak kepada Asma binti Abu Bakar, dan juga Asma binti Abu Bakar ni siapa? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu riwayat tentang Sayyidina Abu Bakar lah. Dan beliau ini berasal daripada suku Taim, Bani Taim, bukan Bani Tamim ya, Bani Taim, gitu. Dan apa sumbangan ataupun jasa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini? Baik, antara dasar yang pertamanya ialah
beliau bertindak menghapuskan satu gerakan ataupun satu pergerakan yang dikenali sebagai Ar-Riddah. Ar-Riddah ni apa? Gerakan yang terdiri daripada orang yang tak mau bayar zakat, ada yang paling sadis mengaku diri mereka sebagai nabi, sebagai contoh Musailamah Al-Kazzab. Kemudian seorang wanita yang mengaku pun jadi seorang nabi juga, iaitu Sajjah, dan juga beberapa pemuka-pemuka Ar-Riddah yang lain. Dan pendek kata, zaman itulah gerakan tu telah dihapuskan melalui perang Yamamah dan sebagainya. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar, dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar itulah jemaah tentera Islam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid telah digerakkan ke Ghassan. Wilayah Ghassan ni terletak di Syam lah. Dan kita tahu kalau belajar sejarah kerajaan Ghassaniyah ni ataupun kerajaan Ghassan ni, ini adalah buffer state ataupun apa buffer state? Dia buffer state lah kepada kerajaan ketamadunan Rom pada waktu itu. Baik, itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar ni dia memerintah selama 2 tahun. Tak lama, 2 tahun. 632 sampailah 634. 634 beliau meninggal dan digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini dia memerintah lama sikit, 10 tahun. 634 sampailah 644 Masihi. Pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab inilah ramai sejarawan yang bersetuju bahawa pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab inilah bermulanya zaman keemasan Islam ataupun zaman Golden Age of Islam sebenarnya. Kerana apa? Kerana banyak dasar yang diperkenalkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sendiri. Antara dasar yang dilancarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ialah apa dia? Pengenalan sistem Baitumal yang pertama dalam kerajaan. Sebelum ini, zaman Nabi dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar ini belum wujud sistem Baitumal. Kalau sistem Baitumal ini sekarang kita nak faham macam Kementerian Keuangan lah, yang menguruskan tentang percukaian, yang menguruskan tentang keuangan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Itu sistem Baitul Mal. Dan di dalam sistem Baitul Mal ini, kalau kita kaji dengan lebih mendalam, ini boleh, kalau salah tolong tegurlah saya ya. Dalam sistem Baitul Mal ini, dia ada beberapa orang yang dilantik khas oleh kerajaan untuk menguruskan beberapa jenis cukai tertentu. Kita belajar dalam sejarah tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, kita belajar tentang cukai, jenis-jenis cukai ni. Kalau kita belajar sejarah Islam, antaranya cukai zakat. Yang keduanya ialah kharaj. Yang ketiganya ialah ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Dan juga al-fai'. Al-fai' ni dia harta rampasan perang. Tetapi beza antara ghanimah dengan al-fai' ni, al-ghanimah ni dia dapat harta itu memang melalui cara peperangan yang berbentuk fizikal. Adanya pertarungan, ada pertumpahan darah dan sebagainya. Manakala al-fai' ini dia harta rampasan waktu perang, tetapi harta al-fai' ini dia dirampas bukan melalui pertarungan, tak ada pertarungan dan sebagainya. Itu bahasa mudahlah kalau kita nak bezakan antara ghanimah dengan al-fai'. Dua-dua tu harta rampasan, cuma beza itulah tadi. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah pengenalan beberapa biro tertentu. Contohnya biro asyurtah ataupun kepolisian. Kepolisian ni bahasa Indon. Polis, institusi polis. Juga wujud pada zaman Sayyidina Umar. Dan juga pada zaman Sayyidina Umar itulah berlakunya perluasan wilayah dan juga perluasan ke negara-negara luar Jaziratul Arabiyah pada waktu itu. Kalau kita belajar sejarah pada zaman Sayyidina Umar lah, tamadun Parsi pada waktu itu runtuh melalui siri Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini dia panjang peperangan dia. Dia banyak perang, siri-siri perang di bawah Perang Al-Qadisiyah. Antaranya Perang Walaja. Perang Walaja ni adalah perang berantai. Dia panjanglah kisah di mana kebijakan Sayyidina Khalid bin Al-Walid ataupun Saifullah, pedang Allah yang terhunus, bagaimana beliau mengatur strategi sehingga tentera Parsi dapat dikalahkan melalui Perang Walaja dan sebagainya. Itu boleh bacalah dalam sirah-sirah Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini dia adalah perang yang menamatkan kekuasaan tamadun Parsi. Tamadun Parsi ini dia banyak kerajaan sebenarnya. Banyak-banyak kerajaan. Ada kerajaan Sasanid,
Ada kerajaan Wangsa Achaemenid. Wangsa Achaemenid ini zaman sebelum Nabi SAW lagi, zaman Cyrus the Great, zaman itulah kita belajar sejarah tentang tamadun Parsi. Memang panjang kalau kita baca dia. Baik. Itu yang kedua, tentang perluasan kuasa. Bukan hanya Parsi dapat ditawan ataupun dibuka oleh umat Islam pada waktu itu, bahkan umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab berjaya mendapatkan Baitul Maqdis ataupun dalam orang barat kata Jerusalem pada waktu itu, daripada kekuasaan Rom pada waktu itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ni, banyaklah sebenarnya sumbangan Sayyidina Umar dalam kerajaan. Kalau kita baca riwayat-riwayat tentang Sayyidina Umar ni, dia selalu turun padang pada waktu malam, menyamar sebagai rakyat biasa, memantau keadaan rakyat. Kalau kita baca kisah dia, tapi betul ataupun tidak, wallahu alam lah, saya cuma luahkan sahaja apa yang saya sedia maklum. Baik, itu yang kedua tentang Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini dia meninggal akibat dibunuh oleh seorang hamba Parsi. Hamba Parsi ini bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni dia panjanglah kisah pembunuhan Sayyidina Umar ni, dia berlaku pada waktu solat dan sebagainya. Baik, itu zaman Sayyidina Umar 10 tahun. Kemudiannya zaman Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman ni berasal daripada mana? Bani Umayyah. Dan juga dia mempunyai pertalian darah dengan Abu Sufyan bin Harb dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebab itulah ketika kes pembunuhan zaman Sayyidina Osman bin Affan berlakunya pembunuhan beliau, maka Sayyidina Muawiyah pun berasa tak puas hati. Kerana apa? Kerana ahli keluarganya dibunuh. Dan pada waktu itu tidak tahu siapa pembunuh Sayyidina Osman pada waktu itu. Baik, tentang Sayyidina Osman ini, lagi lama pemerintahannya. Kalau tak silap 12 tahun ataupun 13 tahun. Boleh ceklah. Kalau salah boleh tegur lah ya. Antara dua itulah, 12 ataupun 13 tahun pemerintahan Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman ni dia lagi rancak. Dan pada zaman Sayyidina Osman inilah berlakunya pembinaan armada laut. Kalau sebelum ini zaman Sayyidina Umar, walaupun zaman Sayyidina Umar bermulanya zaman keemasan Islam ataupun Golden Age, tapi pembinaan armada tentera laut ataupun Navy belum lagi diwujudkan pada waktu itu. Dan hanya tentera-tentera Islam itu hanya bergerak melalui darat semata-mata. Dan pada zaman Sayyidina Osman itulah bermulanya tentera-tentera laut. Itulah yang mudahnya umat Islam sampai ke Pulau Cyprus dan sebagainya. Dan juga pada zaman Sayyidina Osman ini sistem Baitul Mal diperkemaskan lagi dan sebagainya. Dan lagi lamalah pemerintahan zaman Sayyidina Osman daripada kedua-dua khalifah sebelumnya ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada sebelumnya. Dan juga Sayyidina Osman ini dibunuh pada tahun, Allahumma salli ala Muhammad, 651 kalau tak silap. Zaman Sayyidina Osman dibunuh oleh pemberontak-pemberontak pada waktu itu. Dia berlakunya fitnah pada waktu itu. Berlakunya mehnah. Dan di situlah berlakunya fitnah mehnah pada waktu itu. Dan tampuk kepimpinan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin diambil alih oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada Bani Hashim. Sayyidina Ali bin Abi Talib ini adalah sepupu Nabi SAW. Kerana apa sepupu Nabi SAW? Kerana ayah kepada Sayyidina Ali ini, iaitu Abu Talib, adalah pak saudara Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali juga merangkap sebagai menantu Nabi kerana salah seorang anak ataupun puteri Nabi SAW, anak perempuan Nabi SAW yang bernama Sayyidatina Fatimah bin Az-Zahra, telah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Lalu lahirnya dua orang cucu Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husin. Itu tentang riwayat Sayyidina Ali lah. Dan Sayyidina Ali ini dia memerintah tak lama, 6 tahun. Dari tahun 651 sampai tahun 660 ataupun 661, macam itulah dia punya range masa dia. Dan pada waktu zaman Sayyidina Ali ini tiada lagi berlakunya perluasan wilayah. Tidak ada usaha, bukan tak ada usaha, ada, cuma diberhentikan sat ataupun ditunda sat dia punya dasar pembangunan kerajaan pada waktu itu. Kerana apa?
nak menyelesaikan isu-isu dalaman, isu-isu yang melanda kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin pada waktu itu. Dan pada zaman Sayyidina Ali inilah berlakunya perang-perang yang besar yang kita ada dengarnya, iaitu Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Perang Jamal ini dia berlaku antara tentera Sayyidina Ali dengan tentera Sayyidatina Khadijah. Bukan, tentera Ali dan juga tentera Sayyidatina Aisyah. Dia Perang Jamal ni meletus kerana apa? Kerana perbuatan puak-puak Khawarij itulah. Puak-puak Khawarij ni adalah pecahan daripada puak Syiah ni. Ini bab fiqhul muqaran ataupun perbandingan mazhab dan sebagainya. Ni panjang lagi perbincangan dia tentang puak Khawarij dan Syiah dan sebagainya. Dan pada waktu itu, pada zaman Sayyidina Ali, fitnah makin berleluasa, berlakunya perpecahan umat Islam pada waktu itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, munculnya puak-puak Sabaiyah. Sabaiyah ni adalah pemula kepada munculnya aliran Syiah pada waktu itu. Munculnya aliran Syiah pada waktu itu, kelompok Sabaiyah. Sabaiyah ni dia diambil sempena nama pengasas itulah Abdullah bin Sabah. Abdullah Sabah ni siapa? Orang Yaman. Kalau nak lebih spesifik lagi, Abdullah bin Sabah ni adalah seorang Jewish people. Kalau nak tahu lagi, Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi daripada Yaman yang memang datang ke kota Madinah pada waktu itu dengan agendanya yang tersendiri dan pernah berjumpa dengan Sayyidina Ali pada waktu itu dan juga pernah mengeluarkan kata-kata, kaulah Ali, kaulah Tuhan, kaulah Ali, kaulah Allah. Itulah bermulanya aliran Syiah. Sampai Syiah ni dia pecah kepada beberapa kumpulan dan sebagainya. Itu panjang lagi perbahasan dia. Itu pakar tentang Syiah ni dia tahulah apa pecahan-pecahan Syiah tu dan sebagainya. Itu bermula daripada politik sebenarnya. Dan Sayyidina Ali ni dia ringkaskan cerita meninggal akibat dibunuh oleh seorang Khawarij Tegar. Namanya siapa? Khawarij Tegar ni Abdurrahman bin Muljam. Pembunuh Sayyidina Ali. Kalau pembunuh Sayyidina Umar siapa? Abdul Lu'lu'ah daripada Parsi. Dan apabila Sayyidina Ali meninggal dunia pada waktu itu, maka tampuk kekuasaan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini belum tamat sepenuhnya pada waktu itu. Kerana tampuk kepimpinan itu diambil alih oleh siapa? Oleh anak dia, iaitu Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selama beberapa hari, selama 6 bulan. Selama 6 bulan, tidak lama. Setelah 6 bulan itu, Sayyidina Hasan kemudian menyerahkan tampuk kepimpinan kerajaan Islam kepada siapa? Kepada anak Abu Sufyan tu tadilah, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan apabila Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, saya pendekkan cerita, bermulanya dinasti Umayyah pada waktu itu. Inilah sedikit sebanyak tentang sejarah Khulafa Ar-Rasyidin dari segi sejarah perkembangan dia, sejarah 4 orang khalifah, dan juga sedikit sebanyak tentang sumbangan-sumbangan 4 orang khalifah ini. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk diri korang juga. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah PM tepi lah ya. Bolehlah private message pada saya nak tambah baik dan sebagainya. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, saya mohon maaf banyak sangat-sangat kepada korang semua sekiranya kata-kata saya dalam sepanjang penyampaian saya tadi kasar dan sebagainya, menggunakan ayat-ayat yang kasar dan sebagainya, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan sebagainya. Saya mohon maaf banyak sangat-sangat dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Akhir kata, salam Jumaat kepada semua. Dan juga jangan lupa untuk baca Al-Kahfi bagi muslimin tu. Jangan lupa untuk turun solat Jumaat pada hari ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.